cerita Najib. Baru-baru ini Newcastle Claire Brown Claire telah bukanlah dibicarakan, tapi dituduh di bawah section 500, I can't remember which section, 500 something, berkenaan dengan criminal defamation. So Najib tulis tadi dalam Facebook dia kata, apa dia tulis? Boleh cari tak? Dia tulis tadi. Dia kata antara cerita-cerita Claire Brown, Sarawak Report diberitahu oleh sumber yang boleh dipercayai bahawa ada 2 jet peribadi telah dihantar dari Saudi Arabia pada malam PRU untuk membawa saya keluar dari Malaysia, tapi tidak dibenarkan oleh kerajaan untuk mendarat. Tetapi 2 jet peribadi ini sempat untuk membawa barang berharga milik saya bersama dengan beberapa pegawai kanan yang juga tidak namakan. Okey, jika jet itu tidak dibenarkan mendarat, bagaimana pula mereka boleh bawa keluar barang-barang kemas serta pegawai kanan? Jet-jet itu mendarat di belakang rumah saya ke? Atau jet-jet itu pakai cahaya sedut? Ini Najib tulis lah. Ataupun pegawai-pegawai ini jago terlompat tinggi dan boleh masuk semasa jet-jet itu tengah terbang. Oh, dia parallel lah kan. SR kata, antara cerita-cerita mengarut SR. Dia macam ni lah Najib 117 juta dijumpai di rumah kau. 117 juta dijumpai di rumah kau. Kenapa kau nak menafikan lagi? Dia bukan masalah ada jet tak ada jet. Kau telah didapati bersalah 42 juta dan 1 bilion sedang dalam bicara. Dengan 117 juta dijumpai di rumah engkau. Bukan 117 ringgit, bukan 117 ribu, 117 juta. Kan? Kemudian Newcastle sekarang ini dituduh di bawah criminal intimidation. Saya kata macam ni, dia tidak boleh dituduh kerana masalah jurisdiction. Jurisdiction maksudnya masalah sempadan undang-undang. Penal code kita hanya untuk mereka yang melakukan kesalahan jenayah di dalam negara kita. Tapi bila mereka berada di luar negara kita, di luar sempadan negara kita, dia sekarang berada di London atau di Spain, saya tak sure. Hari tu saya interview dia dekat Spain. Jadi kita tak boleh kata bahawa dia boleh didapati bersalah mengenai section tersebut. Itu permasalahannya. Dan dia disaman secara civil. Okey, kalau civil lain cerita. Ini permasalahan kriminal. Jadi bila melibatkan permasalahan kriminal, saya kata dia tidak boleh didapati bersalah di atas tanah yang bukan dia tak melakukan kesalahan tersebut. Dia masalah jurisdiction, masalah sempadan, masalah bagaimana sempadan itu, negara itu terbatas, undang-undang terbatas oleh sempadan negara. Sebab itu masalah dengan internet. Kalau kita melakukan jenayah, melainkan kita negara Commonwealth ataupun Interpol, kalau jenayah itu dilakukan di negara lain tapi kita menggunakan undang-undang negara lain untuk nak dakwa dia, kita akan hadapi masalah. Dan kita sebenarnya missing the real point. Najib missing the real point. The real point dia bukan dia sengaja nak missing the real point. Dia nak mengalihkan pandangan kita. Apa pandangan yang sebenar? Duit rakyat sudah hilang bilion ringgit. Itu yang sebenar. Bagaimana dia hilang? Cara dia hilang, masuk macam mana, telus macam mana, tembus macam mana, lompat macam mana, itu mahkamah yang perlu tahu. Yang kita sebagai rakyat kena tahu, ratusan bilion telah disonglap. Ratusan bilion telah disonglap. Bila telah disonglap, didapati bersalah di mahkamah tinggi, Najib. Didapati bersalah 42 juta, itu baru 42 juta. Dan sekarang ini 1MDB tengah saman Najib melalui civil suit. 1MDB tengah saman Najib tau. 1 billion dia saman. Semua kes-kes ini sedang berlangsung sekarang ini. Tetapi dia bercakap seolah-olah macam tak ada apa yang berlaku. Seolah-olah apa yang dibuat itu adalah satu benda yang betul. Seolah-olah apa yang dilakukan sepanjang dia memerintah dan songlap wang tersebut adalah satu benda yang dibenarkan. Bagaimana kita mengetahui kita tak ada duit bila PKP, bila COVID ini melanda? Baru kita mula sedar, rupanya kita tak ada duit. Kita tak ada duit bila PKP ni melanda. Rupanya betul kita tak ada duit. Zafrul mula-mula tahun lepas dia kata, tengok, menunjukkan kita ada duit. Kerajaan Pakatan Harapan menipu. Bila dah habis duit tu, baru dia kata, memang kita tak ada duit. Bukan Kerajaan Pakatan Harapan menipu. Kita berjaya jimat sehingga kita ada 100 bilion pada waktu itu untuk kecemasan. Tapi masalahnya bila diletak dibagi kepada Zafrul yang tak erti mentadbir pun, mentadbir duit negara, akhirnya duit tu habis. Duit itu
dibelanjakan dengan sewenang-wenangnya sehingga kita terpaksa meminjam, sehingga setakat Februari dah mencapai 110 bilion atau 120 bilion, dan sekarang ini kerajaan nak naikkan cap daripada 50% kepada 60%, 65% berbanding dengan GDP. GDP tu debt ratio dia nak increasekan dah sebab nak buat pinjaman. Saya nak bagi tahu zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Menteri Keuangan, sebelum beliau menjadi Menteri Keuangan, debt to GDP ratio di bawah Mahathir dan juga Daim 80%. Masa Anwar took over, apa yang dibuat, the first thing ialah reduce hutang, sehingga tahun 1997 debt to GDP ratio hanya 30%. Sehingga beliau dianggap sebagai antara menteri terbaik, Menteri Keuangan terbaik Asia. Dianggap pada waktu itu kerana kebolehan beliau memastikan kita ada enough money. Macam mana dibuat? Dibuat simple je sebenarnya. Yang penting adalah bagaimana kita kena dipanggil apa? Cermat, jujur, telus dalam pentadbiran. Dan tak rasuah, tak korup. Kalau itu kita pastikan. Bayang saya cerita itu kan. Macam mana kita kata kita nak tak korup? Menteri Sabah Sarawak jadi menteri tak sampai 5 tahun, 1 tahun je. Buat renovation office. Renovation office RM150,000. Beli perabot RM280,000. Total semua RM1 juta. Untuk menteri yang nak duduk situ tak 12 bulan pun tak sampai kot. Sedangkan rakyat kita sendiri duk cakap, duit I Sina dah tak ada, duit I Citra dah habis, duit I Lestari lah, akhirnya I bankrupt. Jom, lepas tu I bankrupt, ICU, ICU in the hell. Kita nak kata macam mana? Dah habis dah. Last rakyat yang menderita. Tetapi dalam rakyat menderita, kau boleh belanja RM1 juta. Bang, kalau rakyat negara kaya, rakyat senang makan cukup, kau nak belanja pun kita tak kisah tuan-tuan. Bukanlah tak kisah, kisah juga sebenarnya. Tapi dalam rakyat senang, kau boleh belanja macam tu. Ini bukan saya cakap, ini disebut dalam parlimen oleh Ismail Sabri, disebut di bawah Jabatan Perdana Menteri. Hal ehwal Sabah dan Sarawak. Pergi dekat Sabah dengan Sarawak, ada orang tak makan zaman PKP ni tuan-tuan. Kita boleh belanja RM1 juta. Sebab tu saya kata, macam mana kita nak bercakap tentang kesusahan rakyat, sedangkan keputusan itu kita buat di sebuah bilik berhawa dingin dengan kerusi yang empuk, makanan yang sedap. Kita takkan faham denyut nadi rakyat kalau kita tak turun bergelumang dengan rakyat itu, dengan kesusahan, keperitan yang mereka hadapi. Kerja tak ada kerja mungkin tak cukup pendapatan, kedai tutup kena potong gaji lagi, pergi turun kerja, kalau tak turun kerja nanti kena buang kerja. Kan? Kalau kita tengok dalam keadaan macam tu, apa? Najib boleh bersenang lenang, boleh tuduh kata itu ini. Nasib baik Claire Brown tu sanggup mendedahkan skandal macam ni. Ada juga orang percaya tu. Ya Allah, aku tak faham rakyat Malaysia ni lah. Panggil lagi bosku, masih ada yang percaya. Masih ada yang percaya kan? Tapi sebab nasib baiklah tuan-tuan yang menonton saya ni mungkin tak percayalah. Kita ni ramai insya-Allah yang tak percaya. Bagus.